Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga murid-murid yang menonton video Cikgu Mi kali ini. Okey, untuk video kali ini kita masih lagi belajar tata bahasa Melayu. Kali ini tata bahasa yang akan kita bincangkan ialah kata seru, ya. Kata seru. Mari kita lihat kandungan video cikgu kali ini. Cikgu harap video ini dapat memberikan pengetahuan dan kefahaman kepada murid-murid apakah kata seru dan cara kita mengenali kata seru serta cara kita menggunakan kata seru dalam membina ayat. Mari kita lihat. Kata yang berfungsi menunjukkan pelbagai bentuk perasaan seseorang dan digunakan dalam ayat seruan. Okey, kata seru menunjukkan perasaan kita semasa membaca ayat seruan, ya. Kata seru digunakan dalam ayat seruan. Mari kita lihat bagaimanakah kata seru digunakan dalam ayat seruan. Kata seru ditulis di bahagian depan ayat dan juga diikuti tanda koma selepasnya. Ayat seruan akan diakhiri dengan tanda seru. Mari kita lihat contoh di bawah. Aduh, sakitnya perut aku. Kata seru yang digunakan ialah aduh. Selepas aduh itu, murid-murid boleh melihat ada tanda koma. Dan juga di akhir ayat itu ada tanda seru. Inilah dia bentuk lengkap ayat seruan. Mari kita lihat apakah kata-kata seru yang ada. Ada banyak bentuk kata seru. Ini ialah sebahagian daripada kata seru yang selalu digunakan dalam kita membina ayat seruan. Contoh yang pertama ialah aduh. Aduh menunjukkan perasaan sakit. Contohnya, aduh, sakitnya kaki aku. Okey, ayat ini menunjukkan perasaan sakit. Boleh kita lihat berdasarkan intonasi setiap kali orang mengucapkan perkataan aduh. Yang kedua, aduhai. Aduhai menunjukkan perasaan yang sedih. Contohnya, aduhai, malangnya nasib aku. Baiklah, senang saja murid-murid kan? Melalui intonasi dan kata seru yang digunakan, kita dapat menggambarkan perasaan orang tersebut. Yang ketiga, alamak. Contoh, alamak, saya tertinggal buku tadi. Macam itu ayatnya. Ayat ini menunjukkan orang itu perasaan terkejut. Yang keempat, amboi. Amboi menggambarkan beberapa perasaan, iaitu hairan dan kagum. Mari kita lihat contoh. Amboi, cantiknya baju itu. Menunjukkan perasaan kagum. Boleh ya murid-murid? Senang saja kan kata seru ini? Kita teruskan kepada kata seru yang seterusnya. Cis. Cis menggambarkan perasaan marah. Contohnya, cis, berani tuan hamba datang. Ini ialah ayat contoh bagi menggambarkan perasaan marah. Kata seru yang seterusnya. Nah, ambillah pensil kau ini. Menunjukkan perasaan orang itu agak marah, agak marah. Okey, senang saja kan? Yang seterusnya, hai. Hai menunjukkan perasaan menyapa dalam keadaan yang gembira.
Hai, lama kita tak berjumpa. Biasanya bila kita berjumpa dengan orang yang telah lama kita tidak jumpa, kita akan menunjukkan perasaan yang gembira. Kata seru yang seterusnya. Oh. Oh ini digunakan dalam beberapa keadaan, iaitu hairan, terkejut dan kecewa. Contoh ayat di sini. Oh, dia anak Encik Rafi rupanya. Menunjukkan perasaan terkejut. Oh ini boleh kita bezakan melalui bentuk ayat dan juga intonasi percakapan seseorang dalam menggunakan perkataan oh. Baiklah, seterusnya kita teruskan ya. Wahai, dibaca dalam keadaan yang sedih ya, untuk menarik perhatian orang ya. Wahai anak-anak, rajinlah belajar ya, kita menarik perhatian orang. Seterusnya, wah. Wah ini menunjukkan perasaan yang hairan. Wah, tingginya pokok itu. Ya, senang kan untuk difahami. Seterusnya, perkataan syabas. Syabas biasa kita gunakan dalam mengucapkan tahniah kepada orang untuk kejayaan mereka ya. Jadi perasaan ini ialah menggambarkan perasaan gembira. Contoh ayat di sini cikgu berikan, syabas adikku, kamu berjaya. Okey, macam itu ya. Biasanya kita dapat rasai perasaan orang itu dengan kata seru ini. Ada lagi dua kata seru yang tidak cikgu senaraikan di sini, iaitu dan juga ah. Untuk makluman murid-murid, menunjukkan perkataan hairan. Hairan ya, macam amboi tadi, hairan. Siapa yang datang? Perkataan hairan atau terkejut ya, hampir-hampir dengan perkataan oh. Dan lagi satu perkataan yang cikgu tidak senaraikan di sini ialah ah. Ah biasanya menunjukkan perasaan tidak suka atau tidak setuju, lebih dekat dengan perkataan marah. Ah, aku tidak peduli, aku nak juga. Seperti dalam ayat cerita sang monyet dan sang kancil ya. Ah, aku tidak kira, aku nak juga, menunjukkan dia tidak setuju dan marah. Okey, inilah dia kata-kata seru yang sering digunakan dalam membina ayat seruan bahasa Malaysia. Cikgu harap dengan contoh-contoh ini murid-murid dapat faham dan dapat mengesan serta menggunakannya dalam membina ayat seruan dengan betul. Baiklah, mari kita lihat apakah aktiviti kita yang terakhir. Aktiviti kita yang terakhir ialah latihan praktis isi tempat kosong dengan kata seru yang betul. Pertama, saya terlupa membuang sampah. Perkataan apakah yang sesuai? Cuba murid fikirkan sendiri. Ayat yang kedua, sakitnya hati aku ini. Cuba murid gambarkan apakah kata seru yang sesuai melalui intonasi yang telah cikgu gunakan tadi. Yang ketiga, banyaknya hidangan yang kamu masak. Boleh murid-murid? Cuba teka apakah kata seru yang paling sesuai untuk ayat yang ketiga. Keempat, orang kampung semua, marilah kita menjaga kebersihan. Lebih kurang macam itulah bunyi ya. Okey, apakah kata seru yang paling sesuai di situ? Cikgu rasa murid-murid pasti dapat menjawabnya dengan betul. Yang kelima, berani kamu kacau adik aku? Murid-murid, rasanya murid-murid
pasti dapat menjawab dengan betul ayat yang kelima ini. Okey, yang keenam, kamu mendapat tempat pertama dalam pertandingan itu. Macam mana? Boleh jawab? Boleh cuba ya. Pastikan jawab dengan betul. Yang ketujuh, indahnya pemandangan di sini. Cuba murid bayangkan apakah kata seru yang cikgu gunakan di sini. Dan yang terakhir sekali, nama saya Kamal. Senang saja kan? Cikgu pasti murid-murid dapat menjawab dengan betul semua ke-88 ayat di atas. Baiklah, berjumpa lagi di video yang seterusnya. Cikgu harap video ini dapat memberikan kefahaman kepada murid-murid dan cara menggunakannya serta menulisnya dalam ayat seruan. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa tonton video cikgu tentang pembelajaran tata bahasa. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.